Silakan. Okey, kita mulai ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ila ahli kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Yang dimuliakan, dihormati pengurusi Arhis Center, iaitu Datin Raja Hanaliza, seluruh kru-krunya ya, yang telah dan yang sedang menjayakan program kita pada pagi ini, setiap minggu, setiap hari, ya, saban tidak rasa jemu, hanya Allah yang mampu membalasi atas perkara baik itu. Dan seterusnya para hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita kali ini dalam siri pun saya tak ingat dah siri yang keberapa, sebab kita tak letak nama-nama siri itu. Kita nak apa yang kita bertemu, kita berkongsi sahaja. Mudah-mudahan ianya bermanfaat pada diri saya dan para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita istiqamah ya. Tak kelas saya pun, kelas lain pun samalah ya tuan-tuan. Istiqamah dalam usaha untuk mencari ilmu. Kerana orang-orang yang sedar diri dia, aku tahu diri tak tahu dan aku cuba memberitahu ini adalah yang terbaik. Ya, aku tahu diri tidak tahu dan aku ingin mencari sehingga tahu. Itu adalah yang terbaik. Ya, aku tahu tak tahu tapi tak nak belajar bagi tahu, itu binasa. Ya, binasa diri kita kerana kita termasuk orang-orang jahil, murakkab, tahu tak tahu. Ya, tapi saja-saja tak nak mengaji bagi tahu. Tetapi kalau dalam isu politik, isu WhatsApp, gosip dan sebagainya, semangat bukan main ya. Kita jadi orang yang terkedepan. Tapi kalau dalam bab ilmu, kita terkebelakang. Pada hari ini pernah atau tidak kita muhasabah diri kita ya. Kalau Quran tu tempat mana lagi hak salah? Ya. Kalau boleh macam tu. Kita letak, kalau aku baca Quran ni mana lagi hak tak boleh? Mana lagi yang salah? Kalau dulu tajwid, segala tajwid dah aku mengaji, buku macam-macam. Ya, daripada darjah 1 sampai hari ni duk mengaji tajwid, takkan tak mahir lagi. Ya. Itu satu. Kedua pula, dah baca dah tajwid betul semua dah, mana tak betul lagi? Suara. Suara kat mana nak betul? Sekejap lagi kita pakai betul suara. Ya, kita baca apa dengan mengindahkan suara kita. Sebagaimana kata Nabi, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Kita bila sebut luhun ni, kita nak menyangkakan bahawa luhun itu sekadar maksudnya kita kata
Lahan itu lahan jali, lahan khafi. Itu salah besar, salah kecil. Lahan itu kalau Ibnu Manzur dalam mazhur lah, masyhur Ibnu Manzur ni dalam apa kamus beliau Ibnu Manzur ni dia mengupas luhun lahana ni maksudnya lengokkan cara baca kita, alunan bacaan, bentuk bacaan, lengokkan bacaan. Bukan maksud lahan itu, perkataan maksud lahan salah. Perkataan salah itu salah khafi, salah jali. Baca Quran itu sahaja. Jadi bacalah Quran dengan lengok biluhunil Arab, dengan lengokkan cara kita mengalunkan bacaan, cara kita menyebut, cara kita melafaz, cara itu ya ke arah yang lebih lebih mendalam, lebih kita kesungguhan, lebih jitu dan padu ya pada bacaan tu. Itu tu sekalian. Kalau kita rajin bertanya, mana lagi tak kena, mana lagi tak cukup, percukupkan. Itulah umpama kita berada pada hari ini tuan-tuan, berada di musim PKP ya, sampai saka kita nak cuti sampai bukan cuti. Kita diperintah kurung berada dalam rumah sampai sebegini rupa. Sampai satu tahap kita bosan dah jemu ya. Jemu dan akhirnya kita marah kepada penguatkuasa. Kenapa duk sekat-sekat kami? Kami bebas, kami boleh buat apa saja betul. Tapi kena ingat dalam betul tu ada tak betulnya ya. Sebab apa? Kes kematian tuan-tuan, sahabat-sahabat saya di Masjid Tengku Ampuan Jemaah ya di sini Bukit Jelutong ni menguruskan jenazah setakat hari ini lebih kurang 578 kot. Masuk hari ini 600 lah. Jadi 600 dah jenazah yang mereka telah kebumikan. Hari-hari non-stop, tak berhenti, terik hari-hari, pagi petang. Petang nasib seronok sikit sebab kena hujan. Boleh main hujan lah ya. Jadi mereka duduk dalam keadaan bukan sekadar cabaran, tetapi termasuk dalam ujian dan cabaran. Cabaran iaitu cabaran mereka, biasanya kalau cabaran ni dia akan menghasilkan positif. Tapi kalau ujian, kita kata, biasa cabaran ni ujian juga kan, menghasilkan positif. Tapi kalau salah langkah, bukan cabaran tuan-tuan, jadi apa? Dia jadi bala, musibah. Ya? Sebab apa? Kalau salah langkah, mereka tak jaga SOP ketika memegang jenazah itu tuan-tuan, mereka sekali akan masuk dalam tu. Ya. Orang perlu tolong angkat mereka. Kenapa? Kerana suasana itu mereka ni bermujahadah nak mengendalikan, nak menyelesaikan masalah orang-orang yang meninggal dunia kerana kaki tangan kerajaan di pihak KKN dah tak cukup. Mereka bukan offer lah, benarkan diri mereka jadi frontliner, sanggup buat begitu tuan-tuan. Ya, hebat dan tahniah pada mereka. Jadi bila melihat kematian begitu banyak di Bukit Seksyen 21 saja 600. Tuan-tuan bayangkan di tempat-tempat lain beribu lah kan. Jadi kita kadang-kadang dulu bila cerita bab mati ni rasa macam jauh je. Kita tengok seorang di Perak, seorang di Selangor, seorang di Bukit Jelutong kan, merata begitu. Jadi sekarang ni seolah-olah mati itu duduk sebelah kita. Jadi kubur tu duduk sebelah kita aja. Bila-bila masa sahaja. Ya, bila-bila masa sahaja. Ya, kalau kita salah langkah, kita pun out. Kalau kita betul langkah, betul niat, berjaga-jaga. Bukan jaga takut mati, jaga untuk tak mati, tidak. Berjaga-jaga di sini, apa yang Allah perintahkan, perbetulkan selalu. Ya, kalau dalam bacaan, banyak lagi salah. Hari ini nak masuk sikit kelas, tak apa, masuk. Kerana setiap dalam majlis ilmu, Allah akan campakkan rahmat dan malaikat. Dicerita lagi dalam hadis tu, mengatakan apa yang di langit para malaikat, yang di laut pada ikan, binatang-binatang turut doa pada orang yang menyertai ikhlas. Itu untuk orang turut doa kat kita, untuk kebaikan. Jadi kita perbuat persiapan-persiapan. Apa yang tak lengkap, tak cukup, sediakan bagi cukup dan lengkapkan. Yang terkurang, tambah. Bagikan persediaan kita. Kalau dulu Sa'id Hawa kata, kita ini adalah jundullah thaqafatan wa akhlaqan. Kita tentera Allah, termasuklah pemikiran,
Saqafah ni ilmu kita, dan daripada ilmu tu terzahirnya akhlak. Khalqan, ciptaan, khuluqan, akhlak, ya. Akhlak kita baik. Kita mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, tak apalah, tak nak mukadimah panjang. Mudah-mudahan itu sebagai kata-kata memberangsangkan diri saya yang sentiasa harus diperbaiki dan mencari menerokai ilmu Allah, dan bila tamatnya takkan tamat ilmu itu, melainkan hanyalah kita setelah dilantik oleh Allah menjadi hamba-Nya, setelah dipilih oleh Allah menjadi dijemput oleh Allah, maka habislah. Tapi sekat di dunia ini Allah izinkan lagi kita perbetulkan, gunakan masa ini untuk kita bersedia dan berjaga-jaga, ya, untuk kita berpindah ke alam yang lain. Ya, nampak tuan-tuan, bila ada kematian yang banyak, kan Nabi kata kalau ingat dengar orang mati itu bersyukur. Dengar orang mati kerana kita bukan sekat diberi pahala kita bersama mereka 2 qirat, 2 gunung tu, kita kena ingat kita juga akan menyusuli ikut mereka. Jadi apa? Maka beruntung kita kerana orang itu akan buat persediaan. Ini beratus, beribu orang mati tak bersedia lagi, sudah. Ada benda yang tak kena di hati kita. Ya, kita berbetulkan. Baik, kita teruskan pertemuan pada pagi ini dengan kita mulakan qasidah kita dululah, ya. Sebab apa? Sekurang-kurangnya mendatangkan semangat, dan ini tema lagu kita. Di samping itu dia juga bentuk doa, ya. Selain kita buka majlis, kita buka suara, buka penghayatan lagu, pemulihan dalam tu lagu Bayati, secara tak langsung ia juga adalah doa, ya. Nanti kita tengok, kita teruskan. Okey, saya ingat tuan-tuan ada di skrin tu, ya. Saya dah share dengan tuan-tuan. Cuba tengok. Kalamu qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamu qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jali wa hayrati. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقناتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونيتي Tuan-tuan boleh tengok pada maknanya. Apa katanya? Inilah Al-Quran yang tidak pernah bosan untuk didengarkan. Moga diri daripada menjaga diri daripada perkara yang tidak baik, sama ada perkataan, perbuatan ataupun niat. Dengan Al-Quran aku mengubati segala penyakit
cahayanya menjadi petunjuk hatiku dikala meraba dalam kebodohan dan kebingungan. Wahai Tuhanku, gembirakanlah aku dengan rahsia yang ada pada setiap hurufnya. Dan sinarkanlah hatiku, pendengaranku dan juga penglihatanku dengannya. Mudahkanlah bagiku untuk menghafal dan mempelajarinya dengan kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga dan semua sahabatnya dia secara tak langsung kita buka suara, kita buka lagu, kita buka apa mulut, kita pun panaskan warm up suara, ya, situasi tertentu ni cara tak langsung juga kita doa pada Allah, ya Allah permudahkan yang demikian itu. Satu lagi kita terus dengan selawat. Selawat ni merancakkan lagi lah pertemuan kita pada pagi ini, iaitu salawat sallu ala khairil anam, ya. Jadi saya tengok nak merancakkan situ, kalau kita sebut boleh saja kan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Boleh je, tak ada masalah kan. Tapi tak berapa ceria. Biasanya keceriaan itu bila mana kita selangi ia dengan antara muzik-muzik yang menarik dan cantik. Cuba kita tengok di sini, insya-Allah. Kita teruskan. Kita cuba masukkan irama-irama muzik, ya. Kita cuba tengok. Ada tak? Saja saya cuba adjust supaya bila kita selawat tu ada rasa tu sikit. Ya ada sikit lah. Sekejap. Ya, sekejap. Saya cuba tu balik. Kita buka dah tadi, ya. Tapi mungkin kehilangan. Okey, saya tengok. Sekejap, ya. Sallu ala. Okey, kita cuba ikut qasidah ini. Dan tuan-tuan tengok di skrin yang saya share dengan tuan-tuan, ya. Okey. Okey, kita teruskan. Kalau tak dengar, beritahulah. Sekejap. Okey, kita tengok slide tu. Harap-harap tuan-tuan dengar, ya. منك لم طعين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا
اشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والأرحام علنا. صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا مزحا يشفع لنا يوم الزحام. Okay, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat sekalian, sedikit kita panggil apa? Perkongsian. Kita baca Quran tu, kita baca Quran selawat ya. Boleh kita selawat cara biasa pun boleh ya. Jadi saya tambahkan lagi ya maklumat-maklumat macam taranum tadi merupakan taranum nahwan yang dilagukan oleh Abdul Rahman, seorang nak kata penyanyi pun boleh, penasyid pun boleh ya, daripada negara Arab Mesir. Jadi lagu yang ringkas, kalau sebelum ni lagu apa? Lau kana bainana al-habib, beliau lah juga ya. Lau kana bainana al-habib لدنا القصي والقريب من طيبة قبل المغيب. Sama ya. Taranumnya nahwan. Di sini pun sama juga. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Ditambahkan di situ ya, kalau kita dapat di situ dia tambah lagi يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Sehinggalah akhir apa qasidah tadi ataupun salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tentu nak rasa apa perasaannya. Ya.
Dia melibatkan bila kita selawat, pertama kita rindu pada Nabi. Ya, bila rindu Nabi, berarti bila kita selawat dapatlah syafaat. Perintah selawat pun Allah suruh, ya. Jadi bila kita bersolawat dicampur pula dengan lagu ni lagu nahwan sebenarnya. Sama dengan Laukana bainanal habib. Cuma versi yang berbezalah mengikut kedudukan muzik dan meletakkan dia punya not-not lagu tu berbezalah, ya. Jadi bila kita menghayati perkataan sallu ala khairil ana, berselawatlah ke atas sebaik-baik makhluk, ya, yang terpilih bulan yang penuh, ya, kita akan apa perasaannya? Kita rasa rindu yang mendalam pada Nabi. Diselangi pula dengan lagu yang indah. Ya, kita akan rasa ya Allah membuat-buat rindu pada Nabi. Orang bertanya, ya, kalau nak rindu Nabi, kalau nak jumpa Nabi dalam mimpi, macam mana nak buat, Ustaz? Macam mana nak buat cerita rindu pada Nabi? Kita nak buat dia mudah sahaja. Tuan-tuan kena antaranya banyak bersalawat. Salawatnya yang digalakkanlah seperti mana salawat dalam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa sallam kama fil alamin innaka Majid. Panjang, tak sempat lah Ustaz, pakai tak temu Nabi dah saya. Ya. Kalau kita rasa panjang, maknanya kita belum sampai tahap kerinduan pada Nabi. Sedangkan nak selawat pendek panjang pun kita tak akan rasa jemu dan rasa bosan kerana orang yang kita cintai. Ya, kemudian itu salah satunya selawat begitu. Yang keduanya Syama'il Muhammadiyah, kena mengaji cerita sikit apa sifat-sifat Nabi. Nanti kita tak pernah ada gambaran kepada wajah Nabi, sifat Nabi itu, bagaimana kita nak mimpi dia. Yang ketiga, salah satunya kita kena banyak-banyak bersolawat macam tadi. Sesatunya juga kita kena apa? Kena memahami sirah perjalanan Nabi. Kalau dibaca hadis kepada kita, kalau kita baca idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, itu dalam Quran, apabila dibaca ayat kepada mereka wajilat qulubuhum, kata Allah, ya, hati mereka gemetar, zadatuhum imana, bertambah iman. Itu kalau baca Quran. Ini kalau bersolawat. Bila dibaca hadis, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaka, ya, nak dapat hadis musalsal tu begitulah. Ya, kata Nabi SAW, maka Nabi menangis. Menangis apa? Di akhirat esok, kata Nabi, tak ramai orang-orang perempuan. Itu contohnya begitulah. Dan hadis musalsal banyaklah cerita. Dalam akhirat esok, di akhirat, di syurga esok, orang-orang yang mendekatiku, mereka akan bersamaku. Jadi, Nabi menangis. Sebab Nabi menangis apa? Takut aku mati esok, umat-umat yang akan datang tak sempat berjumpa aku, mereka tak beriman dengan aku. Lalu Nabi menangis. Maka sahabat yang menerima hadis tu menangis. Dia panggil hadis musalsal tu kan. Sahabat-sahabat yang menyambung pula menangis sampai ke kita yang menerima hari ini pun menangis. Maka perasaan rasa cinta tu mendalam. Ya, maksudnya kita selawat saja, bila kita sebut hadis Nabi, kita menangis. Sebab tu Imam Malik kata, aku tak pernah mimpi di malam aku, melainkan kalau aku qattun, masa satu saat saja aku mimpi, mesti aku berjumpa dengan Nabi. Di saat aku buka hadis Nabi, aku baca Nabi datang di depanku. Allahu alam karamah beliau. Ya, terlalu rindu dan kasih cinta mereka pada Nabi. Ya, jadi kita pun begitulah. Tambah-tambah pula diselangi dengan, ni nak tambahlah tajuk kita, iaitu dengan lagu macam ni, lagu ceria, ya, lagu nahwan. Ya, kita rasa macam sedih. Sedih dalam ceria. Ada ceria dalam sedih. Kita dapat anugerah, kita sedih. Sebab apa? Tak pernah saja jadi menteri, tiba-tiba menteri, sedih kan? Tak apa. Anugerah. Ya. Tiba-tiba kita kata tak pernah saya, contoh tak cukup makan, susah. Ya Allah, kalau kita tengok Palestin kan, bila ditemu ramah pada anak-anak, nu kamu buat apa ni? Saya mencari suap nasi saja tuan-tuan, tak ada makan. Tuan-tuan ingat kat saya, bagilah makan. Bagaimana kalau kita yang sedang makan di rumah sedapnya tuan-tuan, ya? Tentu akan rasa tengok tak gambar dia sebelah, kita makan sebelah.
Telan tak masuk tuan-tuan. Sebab perasaan kita ada pada mereka itu yang sedang keadaan susah. Ada nikmat. Jadi lagu-lagu ceria, dia ada juga bernada lembut dan sedih ceria. Ya. Jadi kita rasa nikmat dan sedih juga kerana kerinduan tu. Lagu ni pula sesuai, dia alun dengan lembut. Ya la 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 la. Jadi bila dalam semayang nanti, bila kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus lah. Kita terus, kita tengok. Tadi contoh pada ni kan, kita sekarang ni kita pergi ke slide kita. Iaitu kita tengok surah yang berikutnya. Iaitu surah Ad-Duha Asyar, Al-Mulpah Bayyinah. Hari ini surah Az-Zalzalah. Cuba kita tengok ya. Bagaimana kita nak letak lagu nahwan tu di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Jadi nahwan ni bergerak begitu. Sebab asal lagu nahwan, kalau kita nak himpunkan ya, susunan dia mempunyai beberapa harakat ya. Macam kita tengok pada slide ini, susunan lagu nahwan ni mempunyai beberapa harakat. Antaranya kita boleh susun sampai 5 harakat. Ya, bila 5 harakat, bagaimana bila kita susun? La 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 la. Kemudian dia naik satu harakat lagi. La 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 la. Ke slide ni mungkin salah. Saya tengok kita tak apa, kita susun di sini. Katalah harakat pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu harakat pertama. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Harakat 2. Harakat 3 biasa jawablah. Wa qala al insanu ma laha. Ya. Yang keempat, Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Tak susah kan? Satu, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. 4 jawab dia ya. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang menjadi susahnya sebab ayat tu pendek. Bila kita nak lagu, dia kata, Ustaz, lagi senanglah ayat pendek. Kita nak lagu betul sebab orang yang nafas pendek, dia suka pada ayat yang pendek. Tetapi ayat yang pendek itu nak mengaturkan lagu menjadi sukar dan menjadi berat. Sebab apa? Bila kita nak alunkan tu, dia jadi satu keberatan. Berat macam mana? Bila kita nak alun ayat yang pendek, kadang lagu tak habis, ayat dah habis. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terpaksa banyak kali lah. Jadi itu perlu kepada
kemahiran dalam menyusun lagu pada ayat yang pendek. Jadi orang bertanya, Ustaz, saya tak kenal sungguh lagu Nahwan. Jadi saya pakai baca sahaja. Saya nak tahulah pokok lagu Nahwan itu. Okey, akan datang insya-Allah. Saya akan cuba baca. Saya akan baca daripada harakat pertama, 2 dan 3 ya. Cara bentuk asal-asal Taranum Nahwan tersusunnya begitu. Jadi bila kita baca dalam sembahyang ni, kita baca ayat ni, dia macam kita cabut daripada harakat yang katalah 5 harakat tadi tu, kita cabut harakat mana kita letak pada ayat yang kita baca di dalam murattal. Insya-Allah kita akan bicara minggu depan. Jadi minggu ni tu sebagai mukadimah awal kita baca Taranum Nahwan. Jadi saya pun nak buka lah talian ini pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk tuan-tuan pula cuba baca lagu Nahwan itu. Sejauh mana tuan-tuan dapat mengolah bacaannya. Ya, kalau tak kenal lagu Nahwan pun kenal lagu Jiharkah pun tak apa. Yang pentingnya dapat kita kongsi bacaan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Persilakan siapa nak mula dulu. Siapa nak cuba? Ada yang kat tangan? Puan Noria. Ada ke yang kat tangan? Puan Noria. Puan Noria. Okey, Puan Noria, silakan. Surah Az-Zalzalah dengan Taranum Nahwan kita pada pagi ini. Silakan. Kalau boleh buka video lah. Puan Noria, silakan. Kalau nak buka video pun lagi baik. Ya, kita dapat bertemu dalam maya begini. Kita tak dapat di luar lah bersemuka. Boleh buka mic Puan. Mic Puan dah buka dah tu. Okay, boleh terus baca Puan Noria. Nampak mic dah buka. Cuma gambar tak nampak lagi. Okey. Okay, silakan. Surah Az-Zalzalah. Waalaikumsalam. Sila masukkan Taranum Nahwan. Macam tadilah. Kalau kita kata di sini, kalau kita nak buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Noria. Itu satu perkongsian yang baik. Saya baca tadi dalam bentuk murattal. Biasanya kita baca murattal ni begitulah. Idza zulzilatil ardu zilzala. Okey, pertama. Wa akhrajatil ardu athqala. Tadi naik sederhana. Wa qala al insanu ma laha. Satu naik, satu sederhana, satu turun kan. Supaya kita dapat, kata orang Kedah tu rap lah ya. Maksudnya dapat membiasakan diri, dapat dimudahkan dan biasa baca begitu. Tapi yang Puan Noria baca tadi itu dengan taranum solid. Ya. Saya tak baca di situ sebab takut keliru orang yang nak baca. Ya, bila Puan Noria baca tu, saya boleh hurailah.
Dia baca begitu kerana memang harakat taranum. Kalau saya baca pun, saya akan baca pada ayat lain supaya ayat ini tak diganggu. Tuan-tuan dan perempuan nak baca taranum, nak takut terjadi keliru. Mana satu taranum sebenarnya? Yang murattal tu, yang baca dalam sembahyang tu macam mana? Jadi susunan yang dibaca oleh Puan Nurul tadi, betul ya? Pertama, idza zulzilatil ardu zilzala. Pertama ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dua. Lepas tu jawab. Yawmaidzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Tu jawabnya. Kemudian turun. Jadikan jamak qarar. Yawmaidzin kita qararkan. Yawmaidzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Barulah penutup. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu cukup solid dengan susunan 5 harakat taranum nahwan ya. Terima kasih Puan Nuria kerana sudi membaca dengan susunan harakat yang baik. Itu sebenarnya taranum nahwan yang disusun pokok taranumnya. Jadi bila dipetik, kita tak akan ambil semua petikan daripada harakat pokok-pokok tadi yang kita ada jawab sebagainya, kita ambil harakat yang ringan. Idza zulzilat, harakat pertama kita maksudnya idza zulzilatil ardu zilzala. Boleh? Okey. Wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma la. Tu untuk murattal. Kita guna tangga tu. Lima tangga tadi untuk kita susun pada bacaan murattal. Baik, saya buka lagi. Siapa yang nak baca? Dah tak ada kat tangan ni. Kalau tak ada tu, kita pun dah nak landing dah pun ya. Untuk slot taranum. Sebab kali ni kita nak cuba jadikan kelas taranum profesional lah ya. Tuan-tuan pun boleh baca. Saya boleh baca dan kita kongsi pun. Kongsi yang supaya tuan-tuan boleh nampak. Ya. Jadi ke depan kita kena lukis lagi. Lukis gambar rajah supaya tuan-tuan boleh nampak ya. Bentuk taranum, bentuk wajah taranum. Wajah taranum tu tak boleh lukis lah. Sebab ilmu itu seni. Seni macam tuan-tuan nak bayang lukisan. Lukisan tak apa boleh diterjemah dengan color, bentuk dan sebagainya. Namun seni suara dia umpama seni yang tak boleh dilukis. Dia hanya ada pada gaya suara kita, latihan dan sebagainya. Baik, kalau tak ada tuan-tuan, saya pun nak terus ke slot yang berikutnya lah ya, untuk slot fiqh ibadah. Hari ini mungkin kita sampai ke penghujung ibadah solat. Sebelum tu kita buat ibadah tentang wuduk ya, berapa siri juga. Dan kali ini 13 rukun itu. Hari ini insya-Allah kita akan habiskan semua tu. Itu terus ya. Okey, kalau dah tak ada, Puan Naria, terima kasih kerana sudi memperdengarkan bacaan tadi. Dan saya juga minta maaf untuk slot ini. Kali ini mungkin mukadimah yang panjang sebab saya nak cuba masuk elemen-elemen lagu ya. Jadi kalau saya masuk selawat tadi berbentuk muzik tu tuan-tuan, tuan-tuan jangan anggaplah ustaz ni nak menyanyi ke nak baca Quran. Ada orang tanya begitu. Sebab dalam ramai ni adalah pemikirannya terfikir begitu. Macam kita mengajar anak-anak lah. Saya mengajar kat sekolah tuan-tuan.
Bila saya baca je, Ustaz, kenapa Quran dinyanyi-nyanyi? Alamak, susah nak jawab, akal tak sampai. Sebab kamu masih kanak-kanak. Soalan kamu tu nak jawab pun tak kena, tak jawab pun tak kena. Ikut Ustaz baca sudah. Nah, tapi gambaran ringkas tu dia bagi tahu, Quran boleh baca macam tu. Boleh baca berlagu begitu. Bukan nyanyi ya, bukan nyanyi. Itu tak masuk lagi muzik, lagilah dia kata menyanyi. Ya, dalam kajian saya tuan-tuan, saya menggunakan alat-alat muzik untuk melagukan, buat mencipta not. Jadi pada not itu menjadikan tuan-tuan mudah untuk berbayar. Sebab orang dalam kehidupan ni kadang-kadang dia boleh boleh bayar dengan lagu. Bila dia dengar muzik tu lekat ke dia. Contoh tadilah nasyid kan. Sallu ala khairi anam, saya ulang 10 kali tentu tak ingat. Tapi bila petik muzik tu, deng 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 deng, tuan-tuan pun dah, oh ni lah lagu tu, boleh ikut selalu. Ya. Kalau tak ada muzik tu, Ustaz lagu apa sebenarnya? Jadi tuan-tuan, sebenarnya muzik itu memanglah satu hiburan dan seni. Dan seni itu amat banyak menarik hati manusia. Jadi kalaulah kita asingkan seni muzik itu daripada Al-Quran, bukan suruh menyanyi dengan muzik, tidak. Sekurang-kurangnya ada petikan-petikan yang membantu kita rasa terpanggil untuk baca Quran dengan cantik. Ya, bagi kita hidup di zaman moden ini, anak-anak muda begitulah. Nak tarik anak muda yang paling sukar tuan-tuan. Kita yang dewasa ni insya-Allah, aku bukan nak berlagu pun baca Quran. Aku nak beriman. Ya itu yang betul. Ya. Kita nak beriman lah, bukan nak lagu dah Quran ni. Buang masa lagu kan. Nak beriman. Jadi beriman tu macam mana? Ada ketika kita diuji hari ni, nak kena baca sedap sikit. Betul tak? Aku bukan nak makan sangat dah, tapi dalam makan tu nak juga makanan sedap. Siapa kata makan tak nak sedap kan? Cuba tak sobor garam, ambil kosong je. Kopi jangan bergula. Tentu tak minum pun. Sebab apa? Nak juga hiasan-hiasan kesedapannya itu manis gula, masin garam, asam, tak kira lah asam gelugur ke apa kan. Nak juga campuran-campuran yang menyedapkan hati, menyedapkan mulut, menyedapkan mata dan sebagainya. Begitu juga dalam asam garam dalam Al-Quran. Ya. Baik, ada seorang kot, ada seorang kita last ya. Lepas ni kita masuk terus slot fiqahnya. Saya silakan. Puan Puan Liza nak baca atau nak tanya soalan? nak baca Nak ke? baca. Baca baca. silakan. Silakan. Nak buka video ke Ustaz? Kalau buka boleh lah. nak menyantuni Ustaz. Ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها Bagus. وأخرجت الأرض أثقالها Ya. وقال الإنسان ما لها Masya-Allah. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ cukup Ustaz? Boleh teruskan. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim, barakallahu fiki, Allah ta'aliki. Allah, masya-Allah, tabarakallah, semua baik Betul ke bacaan. Ustaz? Komen Betul. Ustaz. Tak tahu betul Betul ke tak tak? Ustaz? Memang guru juga kan? Ha? Guru tarang belajar. Quran, ya? Belajar, masih belajar Ustaz. Ya, alhamdulillah, sebab Puan Noriah tadi pun guru juga ya. Kalau mungkin Puan Haliza juga guru, alhamdulillah lah ya. Sambil-sambil kita belajar dan mengajar tu. InsyaAllah. Alhamdulillah bacaan tabarakallah, masya-Allah cukup bagus.
dengan taranum nahwan. Maknanya saya tak boleh tipu tuan-tuan. Ya. Dalam kelas kita ni saya tak boleh reka ini nahwan, ini soba, ini hijaz sebab menipu orang yang tahu. Mana boleh. Ya. Jadi gambaran pada tuan-tuan, dua orang pembaca kita pada pagi ini adalah mereka ini membaca dengan taranum nahwan dan itulah taranumnya. Jadi kiranya saya baca tak mendapati taranum nahwan berarti mereka dapat nilai. Ya. Tuan-tuan boleh letak dalam komen tu, ustaz bohong. Itu bukan lagu nahwan, itu lagu soba. Ya. Tapi insya-Allah ya, saya baca masih lagi dalam taranum nahwan Puan Nurza ya. Masih dalam lingkungan taranum nahwan. Jadi tuan-tuan jangan panik dan janganlah lepas ni terus tak ada nak baca. Tinggal dua orang ni je sebab apa? Ustaz, kami bukan reti. Ya, kami tak tahu benda tu. Jadi kami nak tarik diri boleh? Jangan. Ya, hari ni kita kena ke depan. Ya, cuma insya-Allah kaedah-kaedah yang akan datang, kalau perlu kepada alat muzik kita akan guna alat muzik, kalau perlu kepada gitar, kalau perlu pada biola lah. Kita tengok contoh-contoh yang akan datang bagaimana orang-orang Arab mencipta sesuatu not untuk kita memahirkan pendengaran pada not taranum tersebut. Kalau nahwan bunyi muziknya begini. Sika bunyi muziknya begini. Cuma kita nak letak not tu pada ayat yang sesuai. Wallahu a'lam tuan-tuan. Boleh sekat itu dulu untuk hari ini tentang taranum. Mungkin tuan-tuan di sana nak baca tak apalah, insya-Allah minggu depan kita buat prepare lagi pada surah yang berikutnya, surah Al-Adiyat ya. Tentang kuda perang ni ya. Kita buat persediaan pada surah tu, tuan-tuan cuba baca ayat-ayat ma'iwat, bagaimana nak wakaf dan bagaimana kita nak mengolahkan taranum yang berikutnya. Selain pada nahwan ada lagi 6 taranum yang kita bakal tahu insya-Allah. Ya, mudah-mudahanlah sekat itu kita sambung balik ke slot yang berikutnya, iaitu slot tentang apa hari ini. Okey. Kita terus ke slot yang ke bab ibadah ya, fiqh. Tuan-tuan nampak ya? Okey, kita kongsi dulu dekat itu. Untuk hari ini kita sambung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi terima kasih dan tahniah kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi ilmu dan pengalaman dan berkongsi sedikit sebanyak tentang bab ibadah ya dalam RH Center ini. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan untuk saya dan tuan-tuan semua, kiranya boleh membantu untuk mendapat maklumat dan ilmu dalam kita mempertingkatkan mutu ibadah kita pada Allah. Sebelum ni kita bukan tak pernah mengaji, bukan tak pernah belajar, tetapi kita belajar dalam keadaan kadang-kadang dah belajar dah, lagi belajar lagi tak tahu. Macam orang kata begitulah. Istilahnya begitu. Lagi belajar tak tahu ya Ustaz ya. Memang begitu. Sebab orang belajar ni bukan tak tahu, dia tak tahu lagi banyak. Bila kita belajar banyak ni lah kita tahu. Yang tak tahu banyak lagi. Ya. Jadi dalam hal itu maka sentiasalah berlemah, berlapang dada, merendahkan diri kita, cuba kita terokai ilmu Allah. Dan sekarang ni tuan-tuan mudah sangat. Dulu tuan-tuan nak datang majlis berhempas pulas, nak tinggal anak isteri, nak tinggal suami, nak tinggal isteri, nak tinggal anak, nak ke masjid, majlis ilmu. Siapa? Mufti negeri, mufti wilayah dan sebagainya. Tapi hari ini hanya kita petik saja, kita punya komputer paling mudah Android lah tuan-tuan ya, handphone kita. Macam-macam maklumat boleh masuk. Semua ni akan ditanya oleh Allah SWT disebabkan kita dapat maklumat tu boleh datang, tapi kita tak nak cari maklumat. Yang maklumat kita duk cari apa dia? Siapa Perdana Menteri hari ni? Tu paling sedih. Perdana Menteri nak tak nak pun akan ada orang nak. Sebab jawatan yang indah siapa tak mau, saya pun nak juga kan.
tapi malu nak mengatakan kita tu nak dan jawatan itu berat. Tambah-tambah pula tengah duk berebut macam ni, ya Allah, kalau boleh tak so cerita maulah, malu sangat. Kau pun gila pangkat juga. Kan? Jadi mula dah perasaan orang salah sangka pada kita. Jadi cakaplah, tak naklah, biarlah saya daripada menteri dalam rumah saya. Sudah, anak-anak saya sebagai menteri kewangan, isteri menteri kewangan, anak-anak sebagai menteri-menteri dalaman, menteri di jabatan menteri dan sebagainya, ya. Ini kita faham begitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan hidup kita. Kita doalah yang memimpin amanah dan jujur dalam kepimpinan mereka. Apa yang mereka buat akan dipersoal. Bijaksana mereka dalam ilmu mereka, ya. Namun kita teruskan usaha kita sebagai hamba Allah, pemimpin pun hamba Allah juga. Dia pun kena belajar ilmu juga. Jangan ilmu kepimpinan saja, nanti ilmu ibadat kita tak sempurna. Jadi ilmu ibadat kita pun, walaupun kita sebagai seorang orang yang ibadat, tak terlibat dengan apa-apa, kita pun kena ibadat, semuanya sama saja. Jadi kita sambung tuan-tuan, rukun solat yang ke-11, 12 dan 13. Ya. Jadi 11, 12 dan 13 iaitu rukun ke-13 tertib. 11 dan 12 dia termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli iaitu yang dikatakan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan 12 yang terakhirnya memberi salam. 13 diletak tertib. Kerana apa? Setiap perlakuan kita bermula daripada takbiratul ihram dulu. Yang kita duk belajar pada takbiratul ihram, Allahu Akbar, muftatihatul bitakbir. Ya. Angkat tangan tu sunat. Tak angkat pun tak apa. Tapi oleh kerana sunat, dia panggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni saya sebut dah beberapa kali pada tuan-tuan. Kalau tak ada sunat hai'ah, kita abaikan, tak ada masalah. Tak jadi kudir gatai apapun. Tak menjadi batal solat. Tetapi apa jadi? Hilang pahala yang banyak. Ya, hilang pahala yang banyak. Ya. Jadi antaranya mencacatkan sedikit sebanyak. Hilang bulu kuning, rambut botak, tak ada misai, tak ada janggut, tak ada bulu di badan. Ini kan orang kata orang-orang yang Eskimo ke apa? Rambut putih semua, nampak botak licin, tak ada apa ni. Ya, keluar lubang mana kau ni, ya. Di situ nak menunjukkan bahawa juga dikatakan sebagai sunat hai'ah. Mula pada takbir tadi, duduk ihram, kemudian akhirnya berpindah rukun kepada yang berikutnya, cara duduk qiyam, angkat tangan nak letak di perut ke, ya, nak letak di bawah pusat. Hanafi dengan Hambali, Maliki pula tak letak langsung waktu qiyam, dia strik je tangan dia, ya. Terus menegak begitu saja. Kita Syafi'i di sini ada mazhab dalam Syafi'i juga ada mengatakan sebelah kiri di sini. Ada Wa'il bin Hijr yang dipegang oleh mazhab sunnah kita ni yang mengatakan mereka itu ahli sunnah, ya. Semua yang lain itu bid'ah, tak di sini, ya. Tak ada lagi lah sampai kat ni, itu tambahan. Tak ada. Di sini dari riwayat yang berikutnya. Cuma nak letak di sini, jangan kata yang lain itu bid'ah. Ya, jangan kata yang lain itu bid'ah. Yang lain itu pun sunnah. Macam Imam Malik bila diteruskan tangan, orang kata, Imam Malik kenapa pegang pandangan begitu? Dia kata, aku pegang begini kerana kerana riwayat itu diriwayat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang anak angkat Nabi, bukan sekadar anak angkat, anak saudara lagi. Jadi nak menunjukkan bahawa dia yakin dengan riwayat Sayyidina Ali, dia pegang tangan ni tak perlu tak di sini perut mana, dia terus saja. Ya, hanya meluruskan tangan ke bawah, begitu saja. Jadi itu yang dipegang oleh Imam Malik, dia terus macam tu. Kita yang kata di sini ni, dia kata siapa letak di bawah ni itu bid'ah, tak boleh lah, ya. Dan yang kata di sini pun orang boleh kata bid'ah, dia seorang je Wa'il bin Hijr, dia seorang je riwayat hadis tu, orang lain sampai riwayat mutawatir, ya, lagi ramai riwayat lain. Okey, dalam hal itu nak letak di sini pun letak, jangan kata orang sudah. Nak letak di pusat pun letak, jangan mengumpat orang lain. Yang nak letak mengirim macam ni pun letak, jangan kuat sangat nanti siku orang sebelah. Ya,
Yang begitu juga yang nak takbir tu, takbir bagaimana saya sebut pertemuan yang lalu, nak takbir tu ihram pun tak. Yang perempuan begitu sesuai, cukup sesuai sebab dia punya telekung. Ada juga nak cuba sampai ke telinga, ya. Jadi kalau takbir macam tu salah. Baik perempuan pun tak kena. Ya, dia kena macam tu. Bila macam tu nak tolak bawah telekung ni susah. Kan dia turunkan sekali, balin telekung semua, habis terbuka aurat-auratnya. Maka sesuai bagi perempuannya begini, ya. Maka takbir tadi Allahu Akbar turun dengan mudah. Ya, takbir pula biar kalau boleh-boleh sempat bersama dengan imam secepat mungkin. Allahu Akbar turun terus, tak payah Allah. Sebab itu kata Syekh Daud Patani dalam kitab dia, ya, dalam kitab dia apa dia, Munyatul Musalli, dia kata apa tuan-tuan, bagi orang yang was-was boleh takbiratul ihram tu panjang. Orang was-was saja tuan-tuan, yang tak was-was jangan cuba buat Allah. Kalau panjang sangat dia tak jadi imam lah, ya, jadi makmum sudah. Was-was tak habis-habis, panjang. Sebab tu dia kata kalau boleh takbir tu, kita nak takbir tu, kalau boleh takbir yang paling cepat tak ada harakat, Allahu Akbar, terus saja. Ya, yang mudah kita ambil lah. Yang nak jadi was-was tu pasal apa? Syaitan ni sentiasa mewaswaskan kita, ya, dalam apa keadaan. Ya, kita pergi ambil wuduk pelan-pelan, buka songkok, tak di situ, ambil dompet tak di bawah songkok, jam pun tak bawah tu, kita pun buka songkok tak atas tempat ambil wuduk, terus pergi sembahyang, Allahu Akbar. Tiba-tiba tengah sembahyang, Allah, baik duit tadi tinggal kat bilik air tu, hilang boleh jadi. Oleh kerana benda tu penting tuan-tuan, tuan-tuan jadi makmum boleh mufaraqah, boleh percepatkan. Nanti kita ceritalah kalau sempat-sempat, ya. Maksudnya boleh dipercepatkan. Dia dalam Quran, dalam ilmu fiqh, dalam sembahyang ni dia ada mufaraqah. Dah faham? Ada mufaraqah, ada murafaqah. Apa maksud mufaraqah dan murafaqah? Benda tu mungkin kita jarang sebut. Jarang sebut ni maksudnya apa dia murafaqah, Ustaz? Bukan mufaraqah kan? Tak. Mufaraqah maksudnya sebab-sebab dibenarkan. Kalau murafaqah sebab-sebab yang dilakukan serentak dengan imam. Dia ada serentak yang sunat, ada serentak yang harus, ada serentak yang makruh, ada yang serentak yang makruh hilang fadilat jemaah, ada serentak yang wajib. Kejap lagi kalau sempat kita cerita. Ya, sebab apa? Mufaraqah. Sebab apa? Dia barang baru teringat, masa tu syaitan baru datang. Hai, Haji, baik duit di dalam mu. Masa itulah syaitan bisik pada orang yang sembahyang. Sebab tu kalau kita terlupa tuan-tuan sembahyang, jangan duk maki hamun anak. Ya, kita kalau mudah sangat cari barang tak jumpa, aku tak di sini. Duk marah isteri buat apa? Ya, yang isteri pula, tak di sini tadi. Mak letak dah. Mak anak pula kena marah, anak tu tak tengok pun. Tapi perangai kita tu, ya, akhlak dah timbul. Padahal syaitan bisik sikit saja, tak ingat. Patutnya pergi bilik air, mak hilang tadi, ambillah fadilat-fadilat yang diajar oleh Nabi. Ya, baca apa? Ya jami'un nas, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ya. Ya jami'un nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Bacalah doa tu. Ya jami'un nas, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia. Ya jami'un nas liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak ada syak lagi, hari kiamat lah. Ya, ijma' alayya dhallati, ya Allah kembalikanlah barangku yang hilang. Kata Sayyidina Umar, kata sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Al-Sayyid Osman, dia kata bila aku baca doa ni, sekejap je barang jumpa balik. Ya, satu seorang habib yang meriwayatkan amalan ini, dia bagi ijazah pada saya. Dia kata apa? Baca doa ni. Ya, ya jami'un nas liyaumin la raiba fi ijma' alayya dhallati. Kita bacalah berkali-kali sampai jumpa barang. Insya-Allah saat lagi Allah datang ilham, duduk kat mana punca dia. Tiba-tiba kita tak perasan, saya tak buku, buah buku je kita yang letak situ tadi, ya. Duk tuduh orang lain buat salah. Jadi kalaulah kes tadi, Allahu Akbar, tertinggal barang di bilik wuduk. Syaitan yang bisik, syaitan ni dia suka bisik kepada orang yang beriman dalam sembahyang. Tetapi ulama-ulama terdahulu dia suka perkenal syaitan. Ya, kita diperkenal syaitan.
Kita letak dilupakan waktu sembahyang Allahu akbar Allah. Dah tak belajar buat mufaraqah lagi. Murafaqah pun tak tahu apa dia ni. Masa ketika itulah kita teringat macam mana nak pergi ambil ni, hilang semua dah barang aku. Sembahyang duk ingat benda tu lah, pergi-pergi duk ada pun. Nasib tak baik pergi-pergi tak ada. Tu dia dah duk cakap dah tadi masjid ni dah jauh. Wuduk buat tak kena langsung. Dia yang salah. Masa letak tadi buat apa aku tak ingat. Duk tuduh orang yang bagi hilang benda tu. Patutnya dia Allahu akbar. Dia dengar begitu dia boleh mufaraqah, dia boleh dapat fadilat pahala jemaah. Tapi dia mufaraqah cepat sikit kerana ada perkara yang dibenarkan mufaraqah kerana nak cepat. Macam pagi Jumaat kita solat apa? Solat sujud apa? Sujud sejadah. Pagi Jumaat tuan-tuan memang sunat sujud sejadah. Tapi tengok masa lah. 6.30 baru masuk subuh. Pukul 7 orang nak kena pergi kerja. Tok imam tu sapu sujud sejadah semacam je. Dia pula tak disunatkan memendekkan sujud sejadah baca separuh. Tak boleh. Ya, kalau baca separuh tak dapat fadilat membaca sujud sejadah. Sujud sejadah ni tuan-tuan bukan syarat wajib dalam solat di pagi. Solat sujud sejadah tu. Kita sujud kerana ada perkataan tilawah sejadah tu. Kerana sujud. Bukan syarat utama sembahyang tu mesti sujud. Tak begitu, tak wajib ya. Maknanya oleh kerana perkataan sejadah tu maka kita sujudlah. Jadi bukan kerana pagi Jumaat mesti sujud sebab nak sujud tu, bukan itu rukun tambahan, bukan ya. Begitu juga kita kalau dah hari masa pendek begitu, kita boleh baca surah-surah yang paling pendek. Apa dia? Surah pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian baca surah Al-Ghasyiyah. Itu juga dibaca di pagi Jumaat, sunat baca surah itu. Ya, kalau hari masa tu pendek, tentu bacalah surah Al-Ghasyiyah. Bacalah pertama rakaat sujud sejadah dulu, As-Sabbihis A'la dulu. Kemudian bacalah surah Al-Ghasyiyah. Tak perlu baca sujud sejadah dengan insan. Sedangkan surah ini kalau kita baca separuh tak dapat fadilatnya. Ya, kita kena baca bagi habis. Bila baca habis makmum belakang, tu imam agak-agak 6.50 ni aku nak tukar baju, bergetar kita ni. Masa pada ketika itu dipanggil mufaraqah. Boleh pada makmum nak cepat. Ya, makmum nak cepat, nak keluar solat, nak pergi kerja. Mufaraqah, dia dapat fadilat jemaah tadi walaupun dia terpaksa cepat kerana takut masa dia tak sempat jam dan sebagainya. Begitu juga dia takut ditinggalkan oleh kenderaan. Kita solat di KLIA, Allahu akbar, tiba-tiba makmum ting 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 Abbas bin Tambah. Ya, tiba-tiba penerbangan ke KLIA, dari KLIA ke Singapura akan bertolak pada sekian-sekian. Penumpang yang belum masuk ke dalam, nama pula Abu bin Samad. Kena nama kita. Kita menggigil makmum duk walanudhiqan, sudahlah tuan-tuan, niat mufaraqah. Nak tinggal duit ke, kita nak tinggal imam ke, nak tinggal imam ke ataupun penerbangan tinggal kita. Pilih. Waktu tu ada dua pilihan. Pilihan imam tinggal kita ataupun kita tinggal imam. Penerbangan tinggal kita. Kalau kita kata kita yang belajar, tak jadi masalah. Sebab tu kita belajar ilmu, menyelesaikan segala masalah. Ya, kita tinggal imam dalam keadaan kita dapat fadilat kerana kita nak cepat tadi, kita dapat lagi fadilat jemaah, ya. Dapat juga walaupun kita dah mufaraqah kerana imam tu baca lambat, imam tak peduli siapa. Itu salah ya. Begitu juga kalau sakit, ya, Allahu akbar, meleleh air mata ni. Yang sujud menangis rokok, menangis berdiri, menangis, orang sebelah hebat sungguh dia ni. Faham betul-betul tu. Habis-habis tu salam. Ji, ada tak fadilat apa Haji baca sampai boleh menangis macam tu? Faham ke? Rupanya bukan dia faham. Dia kata duk tahan gaut, sakit gaut. Ya. Itu juga kalau sakit gaut, janganlah sampai menangis sampai orang sebelah insya-Allah sangka pada kita, maka boleh dicepatkan mufaraqah. Begitu juga bimbang akan batal ikut imam. Tu boleh mufaraqah tuan-tuan. Imam tu baca makin teruk. Nasta'in walazzalin. Walazzalin tuan-tuan makna berubah. Kalau walazzalin tak berubah makna lagi. Ya. Kalau dia baca walazzalin, kenapa? Batal solat dia kerana zalin itu maksudnya orang yang bermukim di siang hari. Maksud lebih kurang begitulah ya.
Maksudnya orang yang bermukim di siang hari. Jadi bagi dia, kita boleh mufaraqah dengan cepat. Ya, kita takut bimbang ikut dia lagi banyak salah. Jadi perkara yang membatalkan solat. Begitu juga ataupun takut dia batal. Maksud orang yang duduk kuliah lama-lama macam kita hari ni, duduk lekor pula. Rasa nak duduk tahan dia ni. Air besar ke air kecil? Air besar ke air kecil? Tiba-tiba masuk zuhur, malah nak ambil wuduk dah, hentam yang sama juga. Allahu Akbar. Menggigil rakaat kedua. Ya. Makmum sebelah apa ni? Wahyu turun ke apa? Rupanya bukan dia wahyu turun. Rupanya dia salah baca. Dia duduk tahan kencing. Tahan buang air besar. Sampai berpeluh. Ya. Jadi keadaan begitu adalah lebih baik mufaraqah. Murafaqah sekejap lagi kita saudara ya. Baik, kita teruskan dulu salawat ke atas Nabi SAW. Ya. Dia ada dua, murafaqah, mufaraqah. Salah faham, kita kata maksudnya sama, rupanya bukan. Murafaqah maksudnya serentak. Apa yang perlu kita serentak dengan imam. Sekejap lagi kita sempat kita cerita ya. Baik. Kita teruskan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW di dalam sembahyang ya. Salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Ini adalah di antara rukun yang kita sebut tadi apa? Rukun yang ke-11. Nampak? Salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kedua yang terakhir memberi salam lah. Jadi salawat daripada Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya solatkanlah kalian, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya, hadis riwayat Imam Syafi'i dalam musnadnya dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Jadi ditambah lagi pengisytiharan hukum sunat dan lafaz salawat itu adalah banyak. Yang paling popular tuan-tuan dan puan-puan seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim. Salawat ini ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Ini yang paling masyhur. Makna tuan-tuan baca dah faham kan? Maksudnya ada yang menambah Allahumma salli ala sayyidina. Jangan tambah, Nabi tak tambah, tak ada dalam riwayat Muslim. Bid'ah. Ya, ada yang orang tak suka menambah-nambah. Jadi dalam kita, mazhab kita dan juga pahaman dan kepercayaan kita, tambah pun tak apa. Ya, Sayyidina Muhammad kalau tambah tak jadi perkara yang bid'ah yang membatalkan solat. Bahkan kata setengah-setengah ulama, kita tambah Sayyidina itu lebih baik kerana penghormatan yang lebih tinggi kita bagi pada Nabi. Sayyid itu ialah tuan. Tuan Nabi kita Muhammad. Tak salah. Setengah macam dalam azan. Azan, saya duduk di Mesir dulu, dalam sebelah dengan masjid, dengan kawan rumah Arab lah, kawan saya, mak angkat saya tu, sebelah dengan masjid. Masjid Khaliliyah. Masjid Khaliliyah ni daripada sandaran nama kepada tarikat Khaliliyah. Tarikat Khaliliyah ini ialah satu tarikat yang mereka ni kalau musim-musim maulid, mereka akan kumpul pokok dia, bersolawat, berzikir sampai beberapa hari. Ya, nak memuliakan Rasulullah, mereka bersolawat. Mereka di masjid itu, Syekh Khalil ni meninggal di situ dan dikebumikan dalam masjid itulah. Jadi masjid itu wakaf daripada ahli keluarga dia dan pengikut-pengikutnya. Di situ tuan-tuan, saya nak tertabak selawat, bukan tertabak masjid tarikat tu. Jadi dia ni azan ni sampai asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku tak pernah dengar azan macam ni. Ya, aku jahilkan dia betul. Yang betulnya begitulah. Aku jahil, dia betul. Ya, ataupun salah azan macam ni. Ya, jahil sungguh orang ni. Padahal kita yang jahil. Jadi sebenarnya nak tambah pun tak apa kata ulama, kerana penambahan itu tak menjadi kudegatan kepada batalnya solat, batalnya solawat kita kepada Nabi. Bahkan lagi cantik kerana macam kita lah, kalau dah digelarkan datuk datin,
Sila datang, Datuk. Kita pun kena lagi Datuk Doktor, kena pula YB ke apa, kita panggil lah. Wa iza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila ada sesuatu anugerah-anugerah yang Allah Taala muliakan pada seseorang itu, kamu muliakan bagaimana anugerah yang telah dia dapat, ya, kita muliakan dia. Sesungguhnya memuliakan itu adalah satu jalan kepada kebaikan, satu jalan penghubung kepada kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulia dia, kita seorang beriman, dia tengok kita beriman, tengok orang beriman pemulia aku. Jadi dia rasa apa? Mesti dia rasa nak beriman. Sebagaimana Nabi memberi selendangnya yang dia tak di bahu dia ni, baling kepada pembesar yang datang duduk atas tu. Pembesar tu tak beriman lagi pun, tak Islam lagi. Dan perlu kata sahabat perhati je. Dia tu pun dengan kemuliaan Nabi ni tak di sini mulia lah, tak di kaki kurang sikit. Lalu dia bagi aku duduk, tentulah aku rasa satu kemuliaan. Ya, sebab tu satu gambaran-gambaran yang baik. Kalau tuan-tuan dapat pangkat, beritahulah kat saya. Saya akan panggil pangkat itu. Kerana kata dalam Quran pun menganjurkan kita suruh buat begitu. Hormat. Jadi kalaulah Rasulullah kekasih Allah, kalau kita letak sesuatu perkataan Sayyidina itu tidak menjadi haram dan bid'ah yang membatalkan solat kita, tidak. Nak tambah tak apa. Tapi kalau nak sandar terus kepada hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan ini, iaitu dalam 406 hadis riwayat Muslim, Allahumma salli ala Muhammad sahaja wa ala ali Muhammad. Sebab Nabi tak tambahlah ali Sayyidina Muhammad kepada Tuan Muhammad dengan Muhammad lah, sebab Allah suruh selawat kepada Nabi Muhammad. Cuma ulama-ulama kata tambahlah mulia sikit Sayyidina Tuan kami Muhammad, ya. Ya, kalau kita boleh panggil aja, ya. Hai Abu, Haji Abu, boleh. Datuk Seri Haji Abu, dah ada panggilan itu, panggillah, ya. Karena itu memuliakan satu galakan yang membawa kepada keimanan pada Allah. Kita terus lagi. Kemudian diceritakan lagi dalam hadis ini juga, hadis-hadis yang banyak disebut lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga boleh dibaca begitu. Tapi kita jarang baca, jarang kita baca salawat yang begini, ya. Kita baca yang atas tadi ataupun yang tambah Sayyidina tadi. Kemudian ada lagi yang boleh dibaca, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian innaka Hamidum Majid lah. Ada doa yang sebegini, ada yang selawatnya begini, boleh. Ataupun yang ini, Allahumma salli ala Muhammad Nabil Ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin Nabil Ummi. Sebab Nabi Muhammad digelar sebagai Ummi. Ya, Ummi ni maksudnya orang yang tak reti baca, tak reti tulis, tak reti apalah. Jadi Nabi ni diacuankan oleh Allah minda, akal, pemikiran, ilham dan sebagainya. Allah buat dia. Asal dia Ummi. Jadi kalau puak-puak liberal kata Muhammad tu Ummi. Ya. Kita pula Ummi, bukan Ummi yang dikatakan Ummi buta huruf, bukan begitu, ya. Ummi di situ Ummi mak kita. Jadi Ummi tu Ummi mak yang nasyid tu. Yang sini Ummi ni Ummi yang Nabi dia tak reti baca, tak reti apa. Jadi bukan disebut di sini sebagai penghinaan. Muhammadin Ummi, Muhammad adalah seorang yang tak reti baca, tak reti menulis, tak reti apa. Bukan satu penghinaan. Bahkan nak menunjukkan inilah Nabi yang dididik, yang dibimbing, yang dibentuk, yang diilham, yang diberi mukjizat, yang diberi, inilah Nabi. Ya, yang kita selawat ini, inilah Nabi yang Ummi itu. Allah dah didik dia, kita kena ikut sebab dirinya itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ditambah-tambah perkataan ini bagi kita faham. Jangan salah kita buh perkataan itu lagi teruklah. Sebab tu ulama kata ada juga bacaan yang begini, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang berikutnya
Itu cara tahiyat akhir ya. Cara duduk tahiyat akhir beginilah. Sambil-sambil kita baca. Dalam bab angkat tangan tu kita dah cerita minggu lepas ya. Nak goyang ke, nak ketuk ke, nak angkat sekali sebagai illallah Syafi'i. Kalau Imam Ahmad tu setiap nama Allah ya, at-tahiyyatu mubarakatuh thayyibatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Allah saja dia bergerak. Imam Hanafi dia angkat pada awal sampai habis. Ya, yang lain pada itu ada pada Auza'i dan sebagainya lah. Ya, ada yang tangan mesti letak bulat begini. Ya, kemudian tangan begitu mazhab Syafi'i, ya, melengkung begitu illallah diangkat. Betul? Turun sampai habis. Ada yang angkat daripada awal, Hanafi sampai habis. Ada yang mazhab katanya mazhab Hambal juga, tak silap saya lah, kalau salah tuan-tuan betulkanlah. Dia macam mengetuk. Bukan, ada kata mazhab Syafi'i juga ya. Ada kata dia macam pukul sebelah kanan. Tahiyyatul mubarakatuh thayyibatul. Dia bergerak aja. Siapa kata Allah tu dia macam memukul begitu. Tahiyyatul mubarakatuh thayyibatullah. Assalamualaikum. Pukul, dia bergerak begitu sampai habis. Ada setengah orang yang solat berpegang begitu. Jadi kita ni jangan, Nabi kata sunat kita tengok pada jari kita. Ya. Illallah, tengok pada isyarat kita sebut pada illallah nama nafi Allah kan. Sunat jari kita, jangan tengok jari orang pula. Ya, bila kita solat yang bahayanya kita duk tengok jari orang, apa ni dia ni bergerak. Salah ni mazhab ni. Jadi tentuan di situlah yang kita kata kena berhati-hati. Solat ni kena ada ilmu. Nampak orang buat pelik, kita jangan terus menghukum. Kalau kita faham, kita tak hukum orang dan kita buat cara kita. Ya, yang kita belajar, kita faham. InsyaAllah apa yang kita belajar itu, kalau betul, betul lah. Kemudian, dah habislah bab selawat tuan-tuan. Kita terus ke salam. Salam ni sebenarnya kalau kita lihat di sini, salam sebelah kanan itu yang wajib. Ya, yang kanan tu wajib, yang kiri itu dah jadi sunat. Ya, jadi kita boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Lafaz salam pun patutnya kena jelas dan terang. Jadi dia kata salam pertama itu wajib, salam kedua sunat. Kita tengok rukun-rukun ini juga boleh dipecahkan kepada 4 bahagian. Rukun qauliyah, bukan, ini dia cerita keseluruhan ya. Sekejap kita tengok bab salam. Dalam solat, inilah rukun-rukun yang tersusun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'liyah, rukun ma'nawiyah. 5. Dia kata rukun qauliyah tadi 5, sebagaimana saya tunjuk pada slide yang awal tadilah. Tak apa, kita teruskan bab salam dulu. Iaitu memberi salam yang pertama adalah termasuk di dalam rukun. Solat kategori rukun qauliyah. Itu sebab dia datangkan tadi tu rukun qauliyah tu, supaya kita nampak salam termasuk salawat atas Nabi dan serta memberi salam termasuk dalam rukun qauliyah. Rukun qauliyah, rukun yang mengaitkan dengan kata-kata, yang dekat dengan kata-kata. Jadi ianya dinamakan sebagai qauliyah kerana diisyaratkan kepada orang yang solat itu melafazkan sebutan yang didengari dirinya. Ya. Kemudian memberi salam yang pertama adalah wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Apa maksud dia? Kita tengok maksud dia. Kata Nabi, miftahus salam, miftahus salah itu ialah membuka kunci solat itu ialah bersuci. Kalau kita ambil wuduk tak betul, bagaimana kita nak solat kan? Itu dah batal. Ya, ihramnya pula adalah takbir. Ini muftatihatun bitakbir. Ihram itu mentahrimkan segala kita buat benda-benda yang lain tu. Ya, Allahu Akbar, habis makan, minum, mengumpat, mengeji, mengkhianat, kata-kata apa semua kena buang. Hasutan syaitan, pemikiran syaitan apa semua tak tepi. Ya, maka yang menghalalkan selepas nak habis tadi haram ni, Allahu Akbar, habis tak boleh buat apa dah. Nak halalkan balik, ya, salam. Kata Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani, ya. Ya, nak Assalamualaikum warahmatullahi, sekurang-kurang telinga dengar. Ya, telinga dengar.
Jadi bab telinga dengar, bab telinga dengar tak dengar ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya dengar. Ada pandangan ulama tak sah kalau kita sebut kita pun tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sebab dalam bab dengar tak dengar ni tuan-tuan, kalau kita pergi RNR, jalanlah kita nak pergi balik kampung, singgah di satu masjid, singgah di RNR. Sembahyang kita tak pernah kenal imam tu, tapi dah nak ingat berjemaah ikut belakang dia. Tiba-tiba imam tu rokok sampai habis. Apa punya imam? Tak bagi salam, tak baca Fatihah, takbir, tak bunyi, tak sah solat aku. Memang kita ikut belakang dia, tak sah. Sebab apa? Tak bunyi takbir. Dia sah. Kenapa? Cek tengok dia orang bisu. Ya. Rupanya orang bisu. Bila orang bisu tuan-tuan nak bunyi macam mana takbir kan? Memang tak keluarlah dia bisu. Itu sebab kita nak ikut imam tu, kita tengok kalau imam duduk senyap je, kita cari orang imam boleh bunyi sikit, ya. Kita tak boleh ikut ya depan orang yang bisu, orang yang takbir tak bunyi, takut solatnya tak sah. Bagi dia sah. Sama juga orang yang solat yang masbuk. Kita orang-orang yang solat musafir kan. Dia tamam, kita tamam, dia musafir. Tak boleh kita ikut mereka. Patut mereka kena ikut orang yang tamam sempurna tadi. Jadi kita tengok tu Imam Nawawi kata apa mengulas hal ni. Imam Nawawi mengulas hadis di atas dengan katanya kesimpulan memberi salam adalah merupakan rukun daripada rukun solat. Tidak sah sesuatu solat itu melainkan dengannya. Maksudnya kita tak bagi salam, tak sah. Nak tutup tahrim tadi ataupun ihram tadi itu dengan salam. Dan tidak ada yang dapat mengambil tempatnya, yakni menggantikannya. Contoh kita tak nak bagi salam, kita ubah dengan perkataan lain, perbuatan yang lain. Tak sah. Tak setanding, tak sama. Dan tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan itu. Sekurang-kurangnya, kata Imam Nawawi, hendaklah dia menyebut lafaz Assalamualaikum. Ya, ini Assalamualaikum. Sekiranya dia kurang satu huruf daripada huruf-hurufnya ini. Kena ingat tuan-tuan, kita banyak kadang-kadang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sebut salam je. Assalam hilang. Dia kata sekiranya dia kurang satu huruf daripada hurufnya ini, iaitu huruf perkataan Assalamualaikum. Dia kata sekurang-kurangnya lafaz dua kalimah ini. Kalau sekiranya kurang daripada kalimah ini, tidak sah selamanya itu. Lihat kitab Majmu' Syarh Muhazzab. Ada muka surat kat situ. Ya. Nak menunjukkan bahawa kata Imam Nawawi, dalam lafaz Assalamualaikum, tak sebut warahmatullah pun tak apa. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Ya. Kalau kurang daripada dua kalimah ini, Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum tu kalau keturunan daripada Bangladesh tak apalah. Ya, sebelah saya ni ada seorang dia tok siap masjid musim PKP, Bilal tak mai. Ya, Bilal tak datang masjid. Jadi dia duk azan selalu, kita pun dengar jadi geli telinga juga. Syahadu la ilaha illallah, bunyi lallah aja kan. Anak kita pun fikir, ya siapa azan tu? Bunyi semacam je lelah kan. Lelah ke apa ni? Bukan lelah lagi. Itu orang Bangladesh. Ya. Solat sah tak azan dia? Sah lah. Cuma dia negara dia sebut Allah tu Allah gitu, tak apalah. Kita nak ambil sanad pun kalau di negeri dia sah lah sanad tu, tapi dia tak boleh sebut dengan tepat. Allah dia sebut Allah. Wallah, 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 wallah. Dia kena lengok sikit baru nak dapat, maka dia kira ada kemaafan. Ya. Jadi kalau kita saja-saja balik-balik dah kita boleh sebut fasih Allahu Akbar. Cubalah azan tengok. Kalau kita buat macam tu 3 hari je. Ini bahaya kalau orang yang berfikrah tabligh. Tabligh tahu tabligh? Tabligh ni dia kalau tak pergi ke India macam rukun tak cukup. Ya. Minta maaflah kalau tuan-tuan ada dalam kumpulan kita ini tabligh, fikrah itu tak apa. Sebenarnya tak salah dia pun. Cuma ilmu dia kena kembangkan lagi. Tapi dia taksub dengan guru dia Maulana ini aja. Sampai kita bagi ceramah pun dia kata
Hadrat. Nak sebut hadrat tu sebut hadrat ikut India. Buat apa? Ya. Ya, hadrat Maulana. Dia pun ikut sebut macam tu juga sebab dah terpengaruh. Macam kita lah kalau pergi Mesir, kita akan baca Quran ikut orang Mesir, tepatlah. Cuba kita pergi ke India, ambil apa Quran sanad di sana, balik macam tu lah juga. Allahu Akbar, Allah. Ya, jaga-jaga. Tapi tak apa, itu slang sahaja. Cuma tak boleh kita kurangkan huruf dan kalimah ini. Assalamualaikum, dia sebut assalam tapi bunyi slang dia tu Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Tak tambah warahmatullah pun tak apa. Sekurang-kurangnya kata Imam Nawawi, cukup sekat itu. Nak menghalalkan kita supaya solat tadi sah dan kita boleh buat apa saja lepas itulah. Ya, kita sambung lagi. Kemudian kesimpulannya, memberi salam adalah merupakan rukun daripada rukun solat. Tidak sah sesuatu solat itu melainkan dengannya. Dan tidak ada yang dapat mengambil tempatnya, menggantikannya. Maknanya tak boleh rukun-rukun lain, perkataan lain menggantikan perbuatan salam tadi. Sekurang-kurangnya hendaklah dia menyebut lafaz assalamualaikum. Sekiranya kurang daripada huruf daripada hurufnya ini, maka tidak sahlah solat atau tidak sahlah solat selamanya. Ya, ni kesimpulannya. Jadi dalam hal ini adalah berdasarkan hadis daripada Sa'ad bin Waqqas, ya, radhiyallahu anhu, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Apa maksudnya? Aku melihat Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan, ya, dan ke kiri hinggalah kelihatan putih pipinya. Mata gebu pipi Nabi itu. Dia bagi salam bukan sikit, tuan-tuan, ya. Sallallahu tambah pula balik Mekah, baru beli baju cat Haramain. Haramain tu pula tu dia, ya, lehernya keras bukan main. Ya, kita pun pakai baju Mekah ni seronok datang masjid, tuan-tuan. Balut leher ni sampai nak bagi salam lekat. Assalamualaikum. Ya. Tuan-tuan berhati-hati. Sebab tu cari baju macam saya cekak musang, yang dia balut leher tu tak cekik sangat. Duk seronok baju Mekah sebab apa? Barakah. Baju ni semua berkat kalau tutup aurat. Bukan baju Mekah. Hak Mekah tu baju cap made in China sahaja. Ya, sama sahaja. Kalau tuan-tuan rajin bisnes dengan orang Mekah, tuan-tuan hantar baju made in Malaysia. Di antaranya kopiah. Kopiah orang Malaysia ni, kalau tuan-tuan pergi Mekah, jangan lupa bawa banyak-banyak. Sebab apa? Orang Indonesia suka. Orang Indonesia suka kopiah Malaysia. Kalau pergi sana, tuan-tuan duduk tepi, okey, kopiah Malaysia, dia akan beli banyak sekali. Baru ni budak tahfiz di sini minta dekat saya, Ustaz, ada tak kopiah-kopiah kawan-kawan Ustaz jual? Kata hak lama dulu adalah tahun 2016 kawan saya bagi. Ada lagi berapa puluh biji. Dia jual kat saya dulu biji 40. Tapi saya dah tak mau dah, banyak tak nak pakai dah kopiah. Ya, berpuluh kopiah dalam rumah ni, saya bagi dekat dia. Bagi tu dalam kos lebih kurang 800. Dia bagi je lah. Dia kata lah, Bapa, ini saya tak tahu nak balas dengan apa. Balas dengan apa? Tak payah balas lah. Ya, bagi dekat dia. Dia seronok sebab kopiah Malaysia ni jahitannya cantik, dia kata Bapa. Ya, tuan-tuan boleh buat berniaga kopiah. Jadi siapa yang rajin pergi umrah, nak cari duit lebih sampingan, jual kopiah. Jadi kata Nabi, adapun memberi salam dengan lafaz Alaikumussalam menurut mazhab Syafi'i ianya diterima. Tetapi hukumnya adalah makruh. Ya, dalam Tuhfatul Minhaj, ya, ataupun Rawdatul Talibin, ataupun dalam kitab Majmu' Syarh Muhazzab, Imam Nawawi pun ada sebut juga, dan Azkar Imam Nawawi ada sebut. Dia kata apa? Alaikumussalam. Macam jawab waalaikumsalam je kan. Jadi boleh diterima guna, boleh diterima pakailah lafaz tersebut, tapi dia kata makruh. Ya, makruh. Lafaz yang lain tidak sah. Kalau alaikumussalam ni boleh diterima pakai, tapi makruh lah. Ya, sekiranya seorang itu memberi salam dengan lafaz assalamu alaihim, ya, tidak sah, tetapi solatnya tidak batal kerana itu adalah
doa kepada pihak ketiga. Assalamualaikum, salam ke atas kamu. Assalamualaikum, salam ke atas kau. Ya. Jadi kalau assalamualaikum pihak ketiga. Ya. Jadi kita baca alaina. Lepas tu assalam at-tahiyyah Allah. Kemudian Rasul at-tahiyyatul mubarakat itu Allah, kita puji Allah. Lepas tu alaina kita. Kemudian ibadikas salihin, orang soleh. Ya. Jadi begitu juga kepada Nabi kita selawat kan. Jadi assalamualaikum alaihim tu masuk orang yang ketiga yang kita doa tadi ya. Maka manakala menunggu lafaz-lafaz lain seperti assalamu alayka ataupun salami alayka, salamullahi alaikum juga tidak sah. Nah, ingat tuan-tuan lafaz ni tidak sah. Assalamu alaik. Salam atas kau. Siapa? Assalami alaik. Tak sah. Salamullahi alaikum. Tak sah. Sekiranya dia tidak sengaja tersebut ya. Sengaja menyebut lafaz-lafaz berkenaan, solatnya tidak batal. Tetapi dia wajib mengulangi lafaz yang betul. Semula salam seperti tadi assalamualaikum. Cukup. Dan yang betul yang disabitkan dengan salam itu. Sekiranya dia menyebut lafaz-lafaz berkenaan dengan sengaja, maka solatnya terbatal. Salam je tuan-tuan. Lafaz salam saja boleh terbatal kerana mengubah makna. Macam waladhdallin tadi lah kita kata mana ada orang baca waladhdallin. Ada tuan-tuan, orang nak main-main ada ya. Waladhdallin. Makmum lekat amin. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu batal tak batal ke. Sebab mengubah makna. Ubah makna waladhdallin orang yang bermukim ketika ini. Ya. Padahal orang yang sesat. Maksudnya dhalin itu ya. Jadi janganlah kita sebut sesembrono. Sembrono kita sebut tanpa kita ada pengetahuan. Ni kita belajar dah bab salam ni. Lepas ni lafazkan salam dengan betul lah. Assalamualaikum. Kalau rajin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah tambah wabarakatuh ya. Assalamualaikum pun dah boleh kata sekurang-kurangnya syarat dua perkataan itu. Ya. Kemudian adapun memberi salam dengan lafaz salamun alaikum iaitu dibaca dengan tanwin pada huruf mim. Tanwin pada huruf mim mun ya, salamun. Salamun. Ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, lafaz salam tersebut sah kerana tanwin telah menggantikan alif lam. Itu kita mengaji lagi tak tahu dan lagi kita tahu. Ya, salamun alaikum. Makmum belakang batallah solat dia. Tak batal lagi. Ada beberapa pendapat pertama kata dah salamun alaikum telah menggantikan alif lam. Pendapat ini telah dipegang oleh sebahagian ulama daripada Khurasan. Khurasan belah mana Iran lah. Seperti Imam Al-Haramain, Al-Baghawi, Al-Rifa'i, Imam Nawawi menyatakan bahawa pendapat ini adalah ganjil. Ya, ganjil sikit. Tapi kalau buat tu tak batal solat. Pendapat kedua, apa pendapat kedua? Lafaz salam tersebut tidak sah. Assalamualaikum dia kata tak sah. Ini adalah merupakan pendapat yang telah dipilih oleh Imam Nawawi dan dipersetujui oleh Abu Hamid Al-Badaniji tu kan. Ya, Qadhi Abu Tayyib dan banyak lagi ulama mazhab Syafi'i, Syekh Abu Hamid dan Abu Ishaq Al-Marwazi menukilkan bahawa ia adalah merupakan pandangan Imam Syafi'i. Mereka kembalikan kepada sallu kama raaitumuni usalli. Jadi sebut perkataan assalamun alaikum bagi mereka batal. Tak boleh ya, tidak sah. Dia mesti assalamualaikum. Jadi kita pun kalau tersasul assalamualaikum oleh kerana ada pendapat kata boleh, maka boleh diterima. Ya. Jadi yang berikutnya hadis-hadis sahih telah menerangkan bahawa kita semua bahawa Nabi SAW ketika memberi salam menyebut lafaz assalamualaikum dan tidak ada lafaz yang dinukilkan daripadanya bahawa baginda menyebut salamun alaikum. Tak ada. Ya, hadis sahih kata tak ada. Nabi sendiri pun sebut salamun alaikum. Ya. Jadi dalam kitab Azkar Imam Nawawi kata wa in kana sahiyan lam tubtilu
lam tubtil wala fala yahsulu at-tahallul min as-salah bal yahtaju ila istinaf salamin sahih. Iaitu sekiranya dia tidak sengaja menyebutnya, solatnya tidak batal, tetapi solatnya belum lagi selesai sehinggalah dia mengulang perkataan yang menghalalkan dia. Ya, seperti Assalamualaikum. Kemudian tuan-tuan, ada tak lagi? Ada habis kat tu. Ada sikit lagi kesimpulannya berdasar kepada persoalan di atas, setelah diteliti bahawa para ulama menyimpulkan, iaitu pertamanya sekiranya seseorang dengan sengaja memberi salam yang pertama dengan lafaz yang tidak sah, solatnya batal. Macam tadi, Assalamualaikum. Kalau kita kata batal di situ, maka kiranya seseorang itu tersilap ataupun tidak sengaja memberi salam pertama, maka lafaz tidak sah, solatnya masih sah, tidak batal lagi, maka dia mengulangi salam yang sebenar, Assalamualaikum. Kerana Assalamualaikum tidak pernah Nabi buat, dikatakan dalam hadis itu. Jadi sekian, wallahu a'lam. 12, 18 dah tuan-tuan. Sikit sebelum saya berhenti, mufaraqah dengan murafaqah. Jadi murafaqah ni sikit saya nak tambah tuan-tuan, iaitu serentak. Jadi serentak ni maksudnya, kita jangan-jangan dengar perkataan murafaqah, iaitu kata Nawawi Al-Bitani dalam kitab dia Nihayatuz Zain. Dia kata apa? Perkaraan yang boleh kita buat serentak dengan imam, dia ada ketika sunat. Sunat ni iaitu amin. Bila kita sebut, imam sebut waladhdallin, amin. Ya. Man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa buat serentak dengan imam buat pada ketika itu sunat, dan dia dapat keampunan ma taqaddama min dzambi. Ya, keampunan dosa-dosa yang lalu terampun kerana buat serentak imam. Tapi jangan mendahului imam. Waladhdallin. Imam dah dhalin habis nafas, nak ambil nafas lah, nak amin. Dia pun amin. Kita amin bersama dengan makmum, bukan dengan imam tu. Jadi makmum kena faham. Makmum ni pula asal dhalin je dia nak amin. In kana ada ayat Al-Quran minadh-dhalin. Dia pun amin juga pada surah, bukan pada Fatihah. Maka pada fasih lain pada Fatihah, maka atau perkataan dhalin tu ada, tak perlu amin. Dan dia kedua, serentak. Boleh juga serentak, iaitu ketika sujud dengan imam, tapi perbuatan itu dikatakan makruh. Yang ketiga, serentak harus. Apa serentak harus? Serentak yang harus, yang iaitu dia membaca Fatihah bersama dengan imam. Ini harus khilaf aula. Maksudnya kalau dia buat itu lebih baik. Contohnya apa? Imam tu jenis baca solat tarawih. Solat tarawih ni tuan-tuan, dia ada kita pada waktunya. Kita ingat solat tarawih tak ada waktu tak? Solat tarawih tak ada waktu, biasa aja. Sebenarnya ada waktu dia. Lepas solat Isyak. Jadi lepas solat Isyak itu baru kita buat tarawih. Kok-koklah kita balik daripada jauh, kita buat tarawih dulu, Isyak kemudian. Tak sah tarawih tu kerana dia mesti selepas solat Isyak. Dan selepas solat Isyak yang belum masuk waktu. Ada solat Isyak belum masuk waktu? Ada. Jamak takdim. Ya, kita jalan jauh nak pergi ke Kedah Johor ke, sampai RNR Maghrib, kita pun solat jamak takdim Isyak, buat terus tarawih lepas solat Isyak tadi. Sedangkan waktu Isyak belum masuk, maka solat tadi dikira sah, solat tarawih itu walaupun belum masuk waktu Isyak, kerana solat Isyak ditakdimkan atas sebab musafir. Faham situ ya? Jadi dia kata atas sebab imam tu baca tarawih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kawan ni baru nak baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal qalami wama yasturun. Allahu akbar. Sudah. Pernah saya ikut belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Wadduha. Allahu akbar. Dia rukuk. Apa punya imam ni biadab betul sembahyang. Dia tak jaga makmum. Tuan-tuan, maka dia panggil harus aula. Harus khilaf aula. Khilaf aula maksud afdal dia buat, dia murafaqah, iaitu dia serentak dengan imam. Imam baca Fatihah tu alhamdulillahirabbil alamin, dia baca alhamdulillah. Rahmanir rahim, rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin.
Sebab lepas tu dia tahu lah trend imam ni memang kau rokok. Lepas 2 ayat kau rokok. Fatihah pun tak habis. Jadi tuan-tuan, maka dia panggil murafaqah itu serentak itu harus khilaf aula. Kerana dia memilih yang lebih tepat dan lebih afdal dia baca bersama imam. Dan yang keempat, salam serentak dengan imam makruh. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun salam serentak. Ya, maka perbuatan itu sama juga dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang lain yang serentak dengan imam seperti mana salam tadi, maka hilang fadilat jemaah. Dia bagi salam dulu, imam tak bagi lagi, dia bagi dulu. Hukumnya hilang fadilat jemaah. Habis sah solat dia tapi fadilat jemaah hilang. Terus fadilat jemaah macam mana? Dia tak dapatlah kalau kata jemaah 27 hilang. Ada 27 je, esok kita buat 100. Mana ada macam tu. Ya, hukum bukan kira begitu. Ya, kemudian yang kelima, dia kata serentak wajib. Ada juga serentak wajib kan? Serentak wajib dengan imam. Ni tak pernah fikir ni. Tadi kita dengar makruh, sunat, khilaf aula, harus dan kita yang kita tahu tu je sunat, makruh, harus. Makruh yang menghilangkan fadilat. Tiba-tiba datang wajib. Bila tuan-tuan? Satu keadaan saja. Iaitu ketika mana suatu keadaan saja, iaitu ketika mana kita membaca Fatihah, kita was-was. Was-was. Contohnya orang baca Fatihah tuan-tuan. Bismillah alham. Tuan-tuan tak pernah jumpa. Saya jumpa duduk sebelah saya. Bila kau nak habis ni? Alham. Orang amin dah alham lagi. Nak marah tuan-tuan. Dah baca kuat. Alham. Alhamdulillah. Baru saya nak tegur gitu tuan-tuan. Dia dah rasa nak marah. Sebab apa? Tak kena. Alham. Orang macam ni dia wajib dia serentak dengan imam, ikut imam tu baca. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut sekali. Fatihah aja dia wah-wah. Sebab dia baca Fatihah dia ikut imam. Dia was-was. Dia kata tak boleh masuk. Nak masuk apa lagi? Nak masuk apa? Masuk air, masuk. Tak boleh dalam sembahyang, tak boleh mana boleh minum kan. Jadi tidak ada istilah tak masuk. Baca alhamdulillahirabbil. Tapi ada orang was-was sampai hari ni tuan-tuan. Takbir Allah, dia boleh 14 rakaat. Sebab tu dalam tajwid, kalau tuan-tuan mengaji, amin tu jangan terkejut sangat. Kalau makmum baca, waladhdallin amin. Amin. Sampai tak nak tengok, habis. Ikutlah imam. Sepatutnya boleh ikut imam. Tapi kalau dia nak potong, amin. Pasal apa? Amin tu bukan rukun dia dan bukan syarat baca panjang. Cuma ulama-ulama memberi penjelasan balik, boleh pendek, boleh panjang, dan asalnya amin tu tak perlu panjang sebab tak panjang pun tak apa, bukan tak perlu panjang, boleh panjang bersama imam, tak panjang pun tak apa sebab dia bukan ayat Quran. Ya. Dia tak ada hukum tajwid kat situ. Tapi kalau dah ulama bahagi kategori-kategorinya, ada boleh buat isbaq walau min 6 harakat dua-dua. Ada nak buat badal, min tu banyak, pendek, ya. Ada yang nak buat amin tak ada harakat langsung, boleh. Ada yang nak buat badalkan 6 harakat, min 6 harakat, boleh. Min boleh. Jangan kita perhati orang sebelah pula, apa ni amin lain semacam. 60 tahun, 70 tahun kau hidup tak pernah amin lagu ni. 70 tahun kita hidup sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita belajar, bukan kita 70 tahun, 15 tahun pun kita dah tahu. Ingat tak ingat saja. Ya, kita dah belajar tuan-tuan ya. Di dalam hal ini kita belajar, jangan tak belajar, insya-Allah Allah akan buka lagi jalan. Lagi kita belajar, lagi terbuka, lagi seronok, lagi ibadat kita sah, lagi ibadat kita mendekati Allah Taala. Sebab tu kalau Fatihah sendiri pun hari ini kita baca tak khusyuk, tapi akan datang lagi khusyuk, itu lebih baik sebenarnya. Mungkin hari ini imam baca kita tak khusyuk sebab ilmu tak penuh. Bila penuh ilmu, imam tu baca kita menangis. Macam kita pergi Arafah tuan-tuan, kita pergi Mekah. Pergi Mekah sembahyang boleh menangis pun. Balik sini sembahyang tak menangis sebab suasana. Sebab kita nak pergi Mekah, nak pergi masjid,
kita macam niat bagaimana kita berdoa, macam itulah kita kena niat pergi ke masjid. Sebab tu bila sebut Allahu akbar, labbaika. Labbaika ya Allah, labbaika ya Allah. Kau telah panggil aku Allah. Ya. Maka kita pergi tu sama macam kita pergi Mekah. Kalau nak menangis pun menangis di situ lah juga. Tak perlu pergi Mekah pun nak menangis. Saya kalau tahun ni saya nak pergi Mekah nak bertobat. Nak bertobat di Mekah buat apa? Mati tengah jalan tak padai-padai. Tak kepada muka begitu. Jadi bukan. Bila iman sebut Allahu akbar, Allahu akbar, labbaika ya Allah. Bukan labbaik ke Mekah saja. Aku akan pergi ya Allah. Aku akan pergi ya Allah. Aku akan solat ya Allah. Masa tu kita masuk Allahu akbar. Cuma di sini lain sikitlah. Oleh imam sana baca sedap, speaker bagus kan. Allahu akbar, rasa lain. Betul tak? Sini Allahu akbar. Ni memungahkan rasa makmum tu kecewa. Ya, Allahu akbar. Alhamdulillah. Kena pula hak yang Allahu akbar, jangan ubah bahasa sudah pergi Jawa kan. Allah gedang. Itu dia batal solat dia pula. Jadi ini suasana tu penting. Sebab tu kalau kita mana-mana masjid imam dia bagus, itu merawat hati kita, rasa seronok sembahyang kan. Jadi kalau tak bagus, Allahu akbar. Alhamdulillah. Lagu bagus dah tapi sebut bunyilah dada je. Rabbil alamin. Tuan-tuan sakit hati. Itu yang hilang khusyuk dan sebagainya. Jadi kalau kita pergi tu kerana Allah, labbaika ya Allah, labbaika ya. Aku sahut seruanmu ya Allah, pergi azan, pergi masjid. Sama saja macam kita duduk di Makkah. Wallahu alam tuan-tuan. 12:30 dah, tak apa. Saya lebih masa saya tak apa. Cuma tuan-tuan lah, saya takut ada kerja-kerja yang lain. Banyak Boleh, lagi Ustaz. bicara-bicaranya. Saya Boleh rasa- Ustaz. Cuma tadi nak bagi nampak muka Ustaz. tak Besar. apa. Okay, baik tuan-tuan. Saya minta maaf kalau lah terpanjang. Bagi saya tak ada masalah. Tuan-tuan sajalah takut. Yalah, ada anak cucu kat rumah, ada anak, nak makan minum kan. Minta maaf banyak kalau terpanjang. Moga bermanfaat pada diri kita. Dan apa-apa pun ilmu bagi saya sentiasa saya usaha untuk tambah untuk diri saya. Setiap perkongsian dengan tuan-tuan ni sebenarnya bagi saya ada satu penambahan. Tuan-tuan pun moga-mogalah manfaat dan menambah untuk tuan-tuan lah. Jadi yang lebih tu tuan-tuan kita dapat kongsi bersama. Yang kurang mohon pada Allah. Kalau silap mohon keampunan. Kalau tak apa-apa nak betul, tuan-tuan boleh betulkan. Saya pun boleh kongsi, kita sama-sama betulkan. Tuan-tuan, boleh ya? Setakat itu dulu. InsyaAllah akan datang. Dah habis dah rukun ni. Kita nak masuk ke bab yang lain pula ya. Kaitan dengan ibadah juga. Tapi ibadah yang mungkin persoalan sahaja. Kita buka persoalan-persoalan begitu. Kita kupas soalan-soalan imam makmum. Ya, masalah imam dan makmum. Bagaimana bila kita solat. Kekurangan dekat mana. Apa yang perlu kita betul. Rasa di situ ada sifat keterbukaan dengan lebih lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, itu dulu untuk pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita dan tuan-tuan teruslah usaha kerja tuan-tuan yang baik. Moga-moga setiap masa kita yang kita habiskan daripada awal bangun tidur dan tidur balik semuanya ibadah pada Allah Taala. Dan doalah mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Moga-moga dapat kita teruskanlah selagi kelas ini berjalan. Kita dapat berkongsilah insya-Allah. Tuan-tuan pun kongsilah dengan saya ya. Okay, jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.